Bismillahirrahmanirrahim. Perintah yang kedua iaitulah firman Allah Ta'ala, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw. Surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang mereka nafkahkan, belanjakan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Dan firman Allah Ta'ala, la tamuddan 'ainayka ila ma matta'a bihi azwajan minhum wa la tahzan 'alaihim wakhfid janahaka lil mu'minin. Surat Al-Hijr. Artinya, janganlah sekali-kali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, yakni orang-orang kafir itu. Bagi menjelaskan betapa Rasulullah SAW menunaikan perintah dalam perkara harta benda dan menghadapi banyaknya harta benda yang diberi rezeki oleh Allah kepada Nabi SAW, sehingga sebahagian daripada ghanimah, sebahagian berfaid, merupakan peruntukan harta yang banyak ditetapkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Walaupun demikian, tidak digunakan harta itu untuk dirinya, untuk pribadinya. Di sini ada hadis yang menjelaskan, an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala Bilal radhiyallahu anhu wa 'indahu subrun min tamarin. فقال ما هذا يا بلال؟ قال أعد ذلك لأضيافك. قال ما تخشى أن تكون لك دخان في نار جهنم؟ أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. Artinya, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu an, yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah masuk menemui Bilal radhiyallahu an. Di sisinya ada selonggok buah tamar. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apa ini wahai Bilal? Bilal menjawab, saya sediakan untuk tetamu kamu. Rasulullah SAW bersabda, tidakkah engkau takut ia menjadi asap api neraka untukmu? Gunakanlah ia wahai Bilal. Janganlah kamu takut mengurangkannya dari Tuhan yang memiliki arasy. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW menterbiahkan sahabatnya, termasuk sahabatnya yang sudah kuat iman, di kalangan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Bilal bin Rabah yang telah diseksa di Makkah sebelum berlakunya hijrah sehingga hampir mati, tetapi tetap dengan imannya dan berhijrah bersama dengan Nabi SAW, dilantik menjadi muazzin, iaitulah tukang bang yang pertama kepada masjid Nabi SAW. Walaupun demikian, Bilal telah dididik, diterbiah oleh Nabi SAW. Di antaranya, supaya jangan bersifat bakhil, bersifat kedekut untuk memelanjakan rezeki yang diberi oleh Allah Ta'ala. Jangan takut, kerana Allah Ta'ala yang mengurniakan rezeki. Di sini hanya perkara yang dianggap sedikit saja. Apabila Nabi SAW melawat ke rumah Bilal, lalu dilihat
selonggok buah kurma berada di sisi Bilal, selonggok yang banyak. Lalu ditanya, apa yang dibuat ni banyak ni? Bilal mengatakan, saya nak taruh untuk tetamu saya, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan makanan itu banyak sangat disediakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi menyatakan, wahai Bilal, tidakkah kau takut ini menjadi asap api neraka? Jangan takut untuk memelanjakan harta, kerana Allah Ta'ala menjanjikan pahala yang besar, dan Allah Ta'ala menjanjikan rezeki. Allah yang memiliki segala-galanya. Hadis yang kedua, Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, haddatsani Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ala hasirin qala, fajalastu fa idza alaihi izaruhu wa laysa alaihi ghayruhu wa idza al-hasiru qad athara في جنبه وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصعب وقرز في ناحية في الغرفة وإذا إهاب معلق فابتدرت عيناي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قال يا نبي الله وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار وأنت نبي الله وصفوته وهذه خزانتك. قال يا ابن الخطاب أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا. رواه أحمد. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang didoakan supaya Allah mengurniakan ilmu yang banyak kepadanya, khususnya ilmu memahami Al-Quranul Karim. Dilahirkan ketika Nabi SAW dikepung di Syi'ab Ali, seorang sahabat yang terlalu muda tapi ilmunya banyak, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an meletakkan Abdullah bin Abbas menjadi ahli mesyuaratnya walaupun umurnya terlalu muda. Kata Allah bin Abbas, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an telah menceritakan kepada saya dengan katanya, saya telah masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dia berada di atas tikar, maka aku pun duduk. Aku dapati dia mempunyai kain lepas, kain selendang untuk selimut. Tidak ada yang lain. Pada lambungnya terlekat kesan tikar. Didapati pula segantang syair. Di penjuru bilik terdapat lauk. Di penjuru sana tergantung belulang kering. Aku memaling pandangan ke arah lain. Tiba-tiba Rasulullah SAW bersabda, wahai Umar, apakah yang menyebabkan kamu menangis? Umar menjawab, wahai Nabi Allah, mengapa aku tidak menangis? Kerana aku melihat kesan tikar pada lambungmu. Hanyalah itu sahaja khazanahmu. Sedangkan Maharaja Parsi dan Rum bersama-sama buah-buahan dan sungai-sungai. Sedangkan kamu adalah Nabi Allah dan pilihannya. Mengapa ini sahaja yang ada padamu? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ibnu Al-Khattab, apakah awak tidak redha untuk kita di akhirat dan untuk mereka yang orang-orang kafir itu di dunia? Hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tergoda dengan dunia, tidak tergoda dengan kemenangan yang diberi oleh Allah. Walaupun harta yang melimpah ruah yang banyak dibelanjakan untuk sabilillah, sehingga kehidupannya dalam keadaan yang sangat sederhana mengikut zaman itu.
Sehingga Umar bin Khattab yang melawat rumahnya merasa sedih melihat Nabi ada sehelai kain untuk melimut jasadnya. Tubuhnya berbekas dengan tika. Hanya ada beberapa segantang syair dekat dia. Di penjuru bilik ada lauk dan belulang isi air. Belulang untuk isi air di zaman dulu. Sayyidina Umar menangis. Lalu Nabi SAW bersabda, mengapa mu menangis wahai Umar? Kata Umar, inikah yang ada padamu? Engkau menjadi ketua negara, memerintah negara, berbanding dengan Raja Parsi, Raja Rom, yang mempunyai istana yang besar, mempunyai kemewahan, kesenangan, buah-buahan, dan berbagai-bagai lagi. Jawab Nabi SAW, wahai Umar, adakah engkau tidak redha Allah Ta'ala beri per kita lebih lagi di hari akhirat, dan Allah Ta'ala jadikan mereka kesenangan dalam keadaan leka di atas dunia, iaitulah musuh-musuh Islam. Itu ialah dalil bagaimana Nabi SAW menunaikan perintah Allah Ta'ala. Yang ketiga, firman Allah Ta'ala, waqfid janahaka lil mu'minin. Artinya, dan merendah dirilah kamu wahai orang-orang yang merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Perintah yang ketiga, iaitulah firman Allah Ta'ala yang ditujukan kepada Rasulullah SAW, waqfid janahaka lil mu'minin, dan merendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Di mana Nabi SAW telah menunaikan perintah ini secara amal dan buat, menerima teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dinyatakan oleh hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat, unzilat abasa wa tawalla fi ibn Maktum al-a'ma. أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا. ففي هذا أنزلت. أخرجه مالك والترمذي وابن المنذر وابن حبان والحاكم وابن مردويه. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, diturunkan ayat-ayat abasa wa tawalla hingga akhir, kerana Ibnu Maktum radhiyallahu an, seorang sahabat yang buta, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, ya Rasulullah, ajarlah saya bersama Rasulullah SAW pembesar-pembesar Quraisy. Tiba-tiba Rasulullah SAW berpaling dari Ibn Maktum dan melayan pembesar itu. Lalu dia berkata, adakah engkau dapati apa yang saya kata menjadi halangan? Nabi SAW bersabda, tidak. Lalu Allah menurunkan firman Allah Ta'ala,
عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. Surah Abasa ayat 1 hingga 10. Artinya dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermuka masam dan berpaling kerana datang kepadanya seorang buta. Tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya, yakni dari dosa, atau dia ingin mendapat pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia membersihkan diri, yakni beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran dalam keadaan dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Di mana ayat-ayat ini menunjukkan amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Taala yang menegurnya, menegur kesilapan dan kesalahannya, yaitu peristiwa yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berlaku ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan pembesar-pembesar musyrikin ketika berada di Mekkatul Mukarramah, dengan harapan pembesar-pembesar itu masuk Islam. Lalu datang seorang sahabat yang buta, Abdullah bin Maktum radhiyallahu anhu, yang tidak nampak apa yang sedang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata, "Ya Rasulullah, allimni mimma 'allamaka Allah." Wahai Rasulullah, ajarkan kepada saya apa yang Allah ajarkan kepadamu. Apabila kedatangan Abdullah bin Maktum mengganggu perbualannya, maka Nabi SAW menunjukkan muka masam kerana diganggu oleh sahabat yang buta ini. Lalu Allah menurunkan ayat menegur Nabi SAW kerana menunjukkan muka masam terhadap Abdullah bin Maktum. Bukan salah kerana nak ajak pembesar Quraisy masuk Islam. Itu tanggungjawab nak ajak pembesar Quraisy masuk Islam. Itu kewajipan berdakwah. Abdullah bin Maktum tidak salah kerana dia tak nampak, dia seorang yang buta, lalu mengganggu menjelih Nabi SAW. Yang salahnya sepatutnya tak tunjuk muka masam, beritahulah nanti dulu nak cakap dengan orang ni, sepatutnya itu. Tetapi perkara itu berlaku secara mengejut, secara tiba-tiba. Maka Nabi SAW tidak senang kerana perbualan dan percakapannya diganggu, lalu menunjukkan marahnya terhadap Allah bin Maktum. Maka Allah menurunkan abasa wa tawalla, telah masam mukanya kerana datang pada seorang yang buta, berpaling tak mau dengar cakap orang buta kerana melayan pembesar-pembesar musyrikin. Di mana Allah bin Maktum
Selepas itu sentiasa dihormati oleh Nabi SAW dan dilantik menjadi muadzin, menjadi tukang banknya yang pertama di Al-Madinatul Munawwarah. Sebaik saja disunnahkan bank mengajak orang ramai mendirikan sembahyang berjamaah, di mana Allah bin Maktum menjadi dalil habisnya waktu malam dan tidak boleh bersahur. Nabi SAW bersabda, kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Makan dan minumlah kamu, bersahur, sehingga Allah bin Maktum bang, barulah tak boleh makan minum. Kerana dia tidak bang, malaikat masuk waktu subuh. Ketika Bilal bin Rabah bang, boleh makan lagi. Itu bang yang pertama. Di zaman Nabi SAW waktu subuh ada dua bang. Bang yang pertama mengingatkan orang supaya bangun, iaitu dibangkan oleh Bilal bin Rabah. Kemudian bang yang kedua Allah bin Maktum. Kerana dia tidak bang, malaikat masuk waktu subuh. Inilah sunnah yang diamalkan oleh Nabi SAW. Ada pun yang dinamakan tarahim itu termasuk dalam perkara yang tidak sunat. Yang sunatnya bang, itu diajar oleh Nabi SAW. Tapi kita tak buat bang, buat tarahim. Patutnya buat hak Nabi ajar. Pasal apa orang tua-tua buat begitu? Mana lebih hak Nabi dengan orang tua-tua. Ikut hak Nabi lah yang lebih tepat dan lebih betul, iaitulah bang dua kali waktu subuh. Bang mengingatkan orang dan bang masuk waktu subuh. Gambarkanlah betapa hubungan Rasulullah SAW dengan semua lapisan orang-orang mukmin selepas menerima teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lain, an Anas radhiyallahu anhu qala, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah akhadha Abu Talhah biyadi fantalaqa bi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Anasan ghulamun kayyis falyakhdimak. Qala fakhadamtuhu fis safari wal hadari. Wallahi ma qala li shay'in sana'tuhu lima sana'ta hadha hakada wala li shay'in lam asna'hu lima lam tasna' hadha wa hakada. Wa 'indahu aidan an Anasin qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون بالسوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي قال فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا أنس اذهب حيث أمرتك قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خدمته 9 سنين ما علمته قال لشيء صنعته لما فعلت كذا وكذا ولشيء تركته هلا فعلت كذا وكذا. وعنده أيضا عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال لي أفا قط ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا. رواه الإمام أحمد. Maksudnya dari Anas radhiyallahu an, katanya kata Anas, manakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, Abu Talhah memegang tanganku dan membawa aku menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah,
sesungguhnya ini seorang budak yang berakal. Sesungguhnya Anas ini seorang budak yang berakal. Jadikanlah dia khadammu. Di mana Abu Talhah membawa Anas bin Malik radhiyallahu an ditemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencadangkan Anas dilantik menjadi khadam. Anas seorang budak yang berakal, kata Abu Talhah. Anas meneruskan ceritanya dengan berkata, aku berkhidmat kepadanya, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa musafir, di masa perjalanan, dan muqim, di masa duduk di Madinah. Demi Allah, dia tidak berkata apabila aku membuat sesuatu, buat ini dan begini. Dan dia tidak berkata juga apabila aku tidak membuat sesuatu perkara, mengapa engkau tidak membuat ini. Menunjukkan bahawa Nabi SAW tidak pernah berkasar kepadanya. Nabi seorang yang lembut terhadap khadamnya. Anas juga menceritakan, adalah Rasulullah SAW itu orang yang paling baik akhlaknya. Pernah pada suatu hari dia menyuruh aku menunaikan hajatnya. Demi Allah, tiba-tiba aku tidak pergi. Diriku memaksa aku pergi apabila Rasulullah SAW menyuruhku melakukannya. Apabila aku keluar, aku melalui budak-budak yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang belakang leherku. Apabila aku berpaling kepadanya, dia ketawa dan bersabda, wahai Anas, pergilah ke tempat aku menyuruhmu pergi. Aku berkata, ya, saya pergi ya Rasulullah. Kata Anas lagi, demi Allah, sesungguhnya aku berkhidmat kepadanya selama 9 tahun. Dia tidak pernah menegurku kerana sesuatu yang aku buat. Kenapa engkau berbuat ini? Begini. Dan begitu juga kalau aku tidak membuatnya. Diriwayatkan dari Anas juga katanya, aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dia tidak pernah berkata uf kepadaku, dan dia tidak menegur kenapa dan mengapa aku buat ini. Hadis ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW terhadap khadamnya Anas bin Malik yang kadang-kadang malas menjalankan tugas dengan tidak berkasar kepada khadam itu, menunjukkan sifat yang mulia, di mana ketaatan Anas kepada Nabi SAW kerana kasihnya, kerana menghormati dan beriman kepada kerasulannya, bukan kerana takut kepada kekerasannya. Inilah yang patut kita buat. Di mana di akhir zaman disebut dalam hadis, wa ukrimar rajulu makhafata syarrih. Akan berlaku beberapa perkara di akhir zaman. Di antaranya seseorang itu dihormati kerana takut kepada kejahatannya, bukan kerana menghormatinya. Biar orang ikut perintah kita, orang dengar cakap kita kerana menghormati kita, bukan kerana kita memaksa dia. Inilah cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang tersebut hanyalah sebahagian daripada contoh pergaulan dan tawaduknya terhadap orang-orang mukmin. Kalau dirujuk kepada ayat Al-Quran berhubung dengan perkara itu, kita dapati betapa beliaulah yang pertama-tama menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang lebih daripada orang lain, menunjukkan keimanan dan ketaatan yang hakiki terhadap Tuhannya, menunjukkan dia sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis-hadis yang kita baca ni
menunjukkan betapa amanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sahaja terhadap ajaran Allah yang wajib disampaikan kepada seluruh manusia, bahkan memulakan dirinya sendiri beramal dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, menerima teguran Allah, dan Allah taala menunjukkan bahawa Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang ada kelebihannya. Dia dilantik menjadi Rasul. Cumanya dia dilantik menjadi Rasul. Kelemahannya tetap ada. Kadang-kadang dijadikan melakukan kesalahan. Apabila dalam keadaan yang betul, tidak sombong dengan betulnya, tawaduk dengan betulnya, menunaikan perintah Allah dengan betul. Apabila melakukan kesalahan, menyedari kesalahannya dan menyampaikan ayat-ayat Allah yang diturunkan berkenaan dengan kesalahannya. Kebiasaannya, bila ayat yang puji kita, barulah kita beritahu kepada orang. Ayat yang tegur kita tak beritahu pada orang. Ini perangai yang tidak amanah di dalam menyampaikan ilmu. Apa yang dibuat oleh Nabi SAW, menyampaikan semua perintah Allah Ta'ala, segala perintah Allah dia beritahu semua, termasuk perintah menegur dirinya sendiri untuk menjadi pengajaran kepada umatnya. Maka wajarlah Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah SAW menjadi ikutan yang terbaik. Ikutan yang terbaik ialah Nabi SAW. Semua yang dibuat oleh Nabi adalah perintah Allah yang disampaikan dengan amanah. Wallahu a'lam.